Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat tengah hari, selamat petang. Nampak gayanya cuaca hari ni panas sikit ya. Saudara Mahmud Abu Bakar di Instagram. Saudara Mahmud minum teh, makan apa? Saya hari ni makan apa balik. Saudara Abdul Hamid. Kita saudara Nurlisa Sofia di TikTok. Teman-teman di Facebook tak nampak hadir lagi. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Saudara. Tak tahu teman-teman di Facebook dia tak nampak, tak hadir. Ya, saudara Elisa Yo, saudara Akar Bakau, saudara Azmi Ismail, YB Tuah, saudara Rahim Ilyas. Selamat petang, saudara Ibrahim Kasim, Puan Nuraini Adnan, saudara Mahmud Bakar, saudara Azman, saudara Ahnam, begitu juga Puan saudara Masran, saudara Muhammad Amin, Wan Kamarudin, saudara Ibrahim Kasim, Izzah, apa khabar, saudara Syaril dari Pulau Pinang, saudara Syaril, pencari Tuhan jubah putih, nama macam-macam nama ada, saudara ini mengambil berkat pula, mudah-mudahan. So Dizan Hussein, Puan Syarifah Hafifah, selamat petang. Saudara Jamil Ramli, saudara Syah Aidil di TikTok, begitu juga saudara Azlan, saudara Azlan. Sebab TikTok ni kecil sangat tulisannya. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Hamid, saudara Puan Roziah Osman. Baik, saudara, petang ni kita masih lagi bercerita, bersembang, berbual-bual dan mengimbau kenangan silam. Jadi sekarang ini kita masih lagi saya bercerita sebab panjang ni. Cuma saya akan ambil pendek-pendek je lah, saudara, daripada terbitan, daripada buku dari penjara, kisah perjuangan saudara pejuang bangsa kita Allahyarham Datuk Harun Idris. Saudara, saya memang adalah antara orang yang mengkagumi perjuangan beliau yang tidak ada berlangsung meletakkan kepentingan diri, tapi beliau merupakan mangsa politik yang akhirnya terpenjara selama 5 tahun, saudara. Daripada tahun 1977 hingga 1981, dia 4 tahun selepas dia diampunkan, saudara. Apa khabar Sri Temasek, Pak Robiah Osman, begitu juga Naruto, saudara Muhammad Azri, saudara Ali Ahmad di TikTok. Sebenarnya saudara, mungkin ramai tak tahu apa setelah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahkamah Rayuan di Kuala Lumpur memutuskan Allahyarham Datuk Harun masih lagi dikekalkan hukuman penjara selama 5 tahun, maka akhirnya pada waktu itu, dulu boleh kalau seorang ni bicarakan di Mahkamah Malaysia ni, kalau rasa nak membuat rayuan, boleh membuat rayuan di Mahkamah Privy Council di London. Ini cerita dia sebenarnya. Banyak orang tak tahu, sekarang tak ada dah, tak boleh. Privy Council ni terletak di Downing Street, berhampiran dengan rumah kediaman Perdana Menteri Britain. Sebab pada tanggal 9 Februari tahun 1978, Allahyarham Datuk Harun berusahalah untuk mendapatkan pengadilan melalui Mahkamah Privy Council. Jadi dengan sokongan dihantar sekitar lebih kurang dalam 500 orang ahli-ahli pergerakan pemuda UMNO dari seluruh negara menghantar beliau ke lapangan terbang Subang. Dulu lapangan terbang Subang itu adalah lapangan terbang antarabangsa. Sekarang ni dah tak ada dah. Lapangan terbang tu dah tak ada, dah hilang. Itu yang selalu saya katakan. Kita ni kadang-kadang kita tidak langsung mau menjaga heritage ataupun bangunan-bangunan lama ini dirobohkan. Sebagaimana rumah kediaman Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Harun dirobohkan, dibangunkan dengan bangunan-bangunan baru. Tapi macam lapangan terbang Subang tu dirobohkan, tak ada buat apa pun. Suatu benda yang amat menyakiti. Saya pun masa saya berangkat ke London pun melalui lapangan terbang Subang. Jadi Datuk Harun berangkat ke London pada tanggal 9 Februari. Selama seminggu lah beliau berada di London. Dan menurut catatan diarinya,
sepanjang beliau berada di London itu, beliau mendapati bahawa pimpinan pihak penguasa telah pun menghantar Ketua Hakim Negara waktu itu Tun Salleh Abbas bersama dengan Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Osman selaku pendahulu raya. Jadi mungkin gamaknya mereka bertemu dengan hakim-hakim di Mahkamah Privy Council menceritakan apa semua, dan akhirnya memanglah menurut catatan Datuk Arun, dia kata ternyata bahawa mereka yang berkuasa benar-benar berjaya menghancurkan karier politiknya apabila pada tanggal 18 Oktober bukan, pada seminggu selepas itu pada tarikh 16 Februari. Pada 16 Februari Datuk Arun pergi bersama dengan peguamnya Archilayah untuk menuntut agar perbicaraan di Malaysia ini masih lagi ada banyak keraguan. Tapi akhirnya tak lama mana pun beliau bertemu dengan hakim 3 orang di sana. Akhirnya rayuan beliau ditolak. Itulah sebab itu Datuk Arun menulis, dia kata aduhai, itulah perbicaraan yang amat memedihkan hatinya. Datuk Arun adalah bekas peguam saudara, dan beliau juga adalah bekas pendahulu raya, dan beliau merasakan bahawa bagaimana sang penguasa menggunakan mahkamah itu sebagai tempat untuk membunuh. Terima kasih Eroto, saya berjuang sekadar yang termampu saja saya. Tadi pun ada sahabat saya, seorang senator, bertanya apakah saya akan bertanding. Saya kata saya tidak berminat langsung untuk menjadi calon. That is the last thing that I ever thought. Bukannya saya memikirkan, that adalah perkara yang terakhir dalam hidup saya untuk saya terfikir. Bukan nak saya ya. Orang lain bagai narak, berbunuh-bunuh nak dapat jadi calon. Jadi saya masih lagi menceritakan bagaimana kekecewaan Allahyarham Datuk Arun. Maka pada 16 Oktober itu, setelah Mahkamah Privy Council menolak rayuannya, maka dia pun balik. Dia balik kali ini, dia kata dalam catatan diary-nya, dia kata itulah penerbangannya yang dirasakan sebagai penerbangan terakhir yang akan membawanya ke penjara Pudu. Sebab itu dalam catatan diary-nya ada ditulis, saya tatap ini catatan diary-nya, ada dia menulis bahawa dia mengatakan saya mesti berani menghadapi segala kemungkinan. Jadi dia tak ada nak kata nak lari ke duduk di London, tidak. Dia mesti berani menghadapi segala kemungkinan. Inilah harga yang perlu dibayar dalam perjuangan. Itu kata-kata Datuk Arun tu, inilah harga yang perlu dibayar dalam perjuangannya untuk membela untung nasib warga bangsanya. Bagaimanapun, dalam catatan itu dia berdoa. Dia kata, saya berdoa dan berharap suatu hari nanti anak atau cucu-cucu saya dapat melakukan sesuatu untuk membersihkan nama saya dan mendedahkan siapa mereka yang terlibat dalam komplot membinasakan karier saya. Itu sebenar-benarnya itu catatan itu adalah ikhlas dalam hati dia. Bukannya ada dibuat-buat. Kalau benda ni ditulis dalam diary itu dan tidak pun terlintas untuk diterbitkan ataupun disiarkan di dalam mana-mana media, itu adalah suara hati Allahyarham Datuk Arun. Dan beliau balik ke Kuala Lumpur menggunakan syarikat penerbangan KLM. Masa tu memang ada mas, tapi kerana negara kita agak makmur sekira waktu itu, tiket penerbangan mas tak ada. Tapi dia tetap juga mengambil keputusan untuk pulang ke Kuala Lumpur untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan waktu itu jugalah kita dapat melihat bagaimana pemuda-pemuda UMNO dari seluruh negara, sekitar dalam 7 ke 8 ribu orang, berkumpul di lapangan terbang menyambut kepulangan Allahyarham Datuk Arun dari London. Walaupun beliau gagal sebab media telah pun menulis berita permohonan Datuk Arun ditolak oleh Privy Council. Jadi walaupun ditolak, pemuda UMNO yakin bahawa beliau tidak bersalah. Jadi mereka menanti kepulangannya yang tiba sekitar dalam pukul 3.30 petang. Dari Kuala Lumpur pergi ke Frankfurt, pergi ke Bangkok, barulah sampai ke Kuala Lumpur. Itu penceritaan beliau kepada saya. Dan dia pun tak menjangkakan bahawa akan mendapat sambutan sebegitu, sehingga pihak polis terpaksa mengepung kawasan lapangan terbang di Subang itu bagi mententeramkan keadaan
kerana tidak mahu mengganggu penerbangan ataupun perjalanan mereka yang mahu menggunakan mahu terbang keluar negara dan masuk balik ke dalam negara. Jadi pihak polis terpaksa mengawal sejumlah lebih kurang 7 ke 8 ribu orang, saudara. Ramai waktu itu. Saya masih ingat lagi bagaimana Tan Sri On Ismail dia berdiri atas kereta berucap dan mereka meminta Datuk Arun menyampaikan sepatah dua kata. Ya, saudara, kepulangan wira yang tewas di medan perjuangan apabila gagal mendapatkan keadilan di Mahkamah Privy Council. Saudara, dan besoknya berikutan daripada itu pada 21 Februari. Itu catatannya, dapat 21 Februari, itu hari Selasa, sekitar jam 5.30 petang, maka pengarah penjara Datuk Hamid meminta agar Datuk Harun Idris melaporkan diri di penjara Pudu pada hari Khamis. Jadi cerita macam mana Datuk Harun dibawa ke penjara apa semua tu kita akan ceritakan besok. Tapi bagi saya melihat beginilah laluan ataupun perjalanan seorang wira bangsa yang berusaha untuk menuntut keadilan yang akhirnya dinafikan. Saya tidak mahu nak menyanggah keputusan mahkamah, tetapi kita merasakan beliau terinaya. Tidak ada satu sen pun diambil, tapi dituduh sebagai rasuah. Tidak ada sebarang keberuntungan pun yang diperolehinya hasil daripada perlawanan tinju Joe Buckner dengan Muhammad Ali. Kabarnya untuk perlawanan itu mereka yang menguruskan pertandingan tersebut itu Anglo Dundee, mewakili syarikat daripada Muhammad Ali, mengutip ratusan juta. Tapi pemuda UMNO pun tak dapat, malahan terhutang dengan Bank Rakyat. Bagaimanapun, itulah kisah hidup Datuk Arun yang amat memilukan, saudara. Saya merasa hari ini kita juga berhadapan dengan banyak insiden-insiden di mana pejuang-pejuang bangsa kita akhirnya dijadikan mangsa. Sebab bila saya membaca catatan yang ditulis oleh Datuk Arun yang tidak berhasrat untuk diterbitkan, so saya cuma dapat keizinan daripada anak Allahyarham Datuk Arun, iaitu Datuk Mazlan Harun. Datuk Mazlan dia mengizinkan untuk saya menerbitkan catatan ini dari penjara. Dan itu bukan kehendak Datuk Arun setelah Datuk Arun dah tak ada. Jadi mungkinlah dia memenuhi hasratnya. Dia kata bahawa satu ketika nanti dia mengharapkan agar cucu-cucunya ataupun anak-anaknya dapat membela ataupun menunjukkan kebenaran bagaimana dia menjadi mangsa kepada percaturan politik, saudara. Jadi saya merasakan begitulah sayunya, zalimnya. Memanglah, saudara, politik ni kadang-kadang zalim. Zalimnya mereka yang tidak ada timbang rasa, yang tidak akan mengenang jasa pemimpin, tapi asalkan hasrat mereka, asalkan matlamat mereka. Ini yang dipanggilkan the end justify the means. Matlamat menghalalkan cara. Itu mengikut falsafah politik Machiavelli, saudara. Dan saya mengharapkan selepas pilihan raya umum akan datang ini tidak lagi lah adanya pemimpin yang sebegitu. Sudahlah. Cukup-cukuplah negara kita mengalami suasana seperti itu. Ini petang-petang ni kita bersembang, saudara. Saya mengimbau masa silam dan ada sedikit culipan apa yang berlaku hari ini, saudara. Sebab sebagaimana kita ketahui, besok Suruhanjaya pilihan raya akan mengadakan mesyuarat. Sebagaimana yang saya nyatakan malam tadi, saya kata bahawa besar kemungkinan penetapan tarikh untuk penamaan calon akan diadakan sekitar pada 5 November. Sebenarnya selepas ada mesyuarat Suruhanjaya pilihan raya, dia terpaksa mengeluarkan dipanggil pemberitahuan. Pemberitahuan bahawa akan diadakan pilihan raya. Tempoh selalunya 2 minggu. Dia tak boleh awal daripada 2 minggu. Tempoh itu. Macam dulu-dululah, saudara. Selalu saya katakan, kalau dulu-dulu tu kalau nak buat pilihan raya, mesti ada pengumuman hubaya akan diadakan pilihan raya untuk memberitahu kepada rakyat. Jadi begitu jugalah Suruhanjaya harus memberitahu tentang akan diadakan pilihan raya dan penamaan calon. Ini sekadar yang saya dengar, tak tahulah besok sama ada betul atau tak betul. Kabarnya mungkin 5 bulan November ini akan diadakan penamaan calon dan dalam tempoh 2 minggu berkempen
pada tanggal 19 November. Maka pilihan raya semua orang boleh mengundi, dan saya amat mengharapkan supaya selepas pilihan raya kali ini usailah segala kemelut politik negara kita, ya saudara. Apa yang dialami oleh Datuk Arun, jangan lupa beliau adalah merupakan pejuang bangsa yang tidak meletakkan kepentingan diri, tetapi berakhir hidupnya berada di penjara Pudu hanya kerana percaturan politik, komplot-komplot tertentu. Dan beliau juga, saya katakan, adalah merupakan mangsa kepada rejim Marxis sosialis. Ini yang besok agak menarik lagi cerita bagaimana pemuda UMNO menawan rumah Datuk Arun. Saudara, saya cuba untuk memberi penceritaan ini sekadar memori untuk kita mengenang kembali, ya saudara. Saudara Mazlan Anak Lan, apa khabar? Saudara Liu Cheng Chi, saudara Uzair Muhammad Taib. Jadi saudara, kalau saudara nak tanya apa-apa yang kisah silam, insya-Allah ini segmen untuk saya menceritakan segmen masa silam. Apa khabar saudara Bahtiar Hashim, saudara Fiza Ain, saudara Aziz Azali, saudara Muhammad Isami, saudara Roni. Ya saudara, saya buka untuk saudara bertanya soalan jika saudara nak tahu tentang perjalanan saudara Nordin, perjalanan kehidupan pemimpin masa lepas kita, masa lalu. Yang saya katakan, Allahyarham Datuk Arun adalah mangsa kepada percaturan politik songsang. Mereka berebut kuasa. Saudara Rusli Rahim Pramodia Anata Tior dipenjara selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa bicara kerana menulis buku. Saudara Rusli Hashim Pramodia Anata Tior ini, dia beliau dipenjara kerana bukunya, tak silap saya, judul buku itu Bumi Kita rasanya. Dan beliau menceritakan tentang perjuangan untuk membela bangsa dan sebagainya. Tapi waktu itu beliau tidak disenangi oleh Bung Karno. Akhirnya, saya kena ingat ya, di Indonesia tu bukan hanya Pramodia Anata, malahan Buya Hamka pun seorang sahabat yang bersama-sama dengan almarhum Soekarno menuntut kemerdekaan Indonesia juga terpenjara. Itulah orang perjuangan ni selalunya. Sebab tu saya katakan, saudara Azizah Ibrahim, apa terjadi Datuk Najib dipenjarakan, sedangkan jelas beliau berjasa besar kepada negara kerana membina pembangunan di Beta Seal Power Station yang dirasmikan oleh Agong. Betul, itu benar. Jadi berbalik pada cerita di Indonesia tu, Anata Pramodia Anata dan Buya Hamka, sahabat karib yang sama-sama berjuang menuntut kemerdekaan di Indonesia, turut terpenjara. Sebab itu selalu saya katakan, bagi seorang pejuang, penjara itu bagi mereka adalah sekadar rumah rehat. Saudara, saudara Aziz, maaf, kali ini kami sekeluarga akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk PM10. Saudara Aziz, saya tidak memaksa sesiapa pun. Anda boleh memilih siapa saja. Ini negara demokrasi. Saya menghormati setiap ketetapan, keputusan anda. Cuma selalu saya katakan, jangan kita tersilap. Kalau kita tersilap, kadang-kadang ya, saudara Urut Bismillah dari Kelantan, ya, saudara On Abdullah, siapa dalam fitnah Datuk Arun? Kenapa dibiarkan bebas oleh gangster-gangster politik? Kerana waktu itu, macam saya katakan, mereka yang telah pun ditangkap oleh pihak polis, iaitu Sama Ismail, Dollah Majid, Dollah Ahmad. Inilah orang yang mengilingi almarhum Tun Razak dan almarhum Datuk Hussein On waktu beliau menjadi jadi Perdana Menteri. Mereka inilah macam Datuk Dollah Majid misalnya. Fahaman mereka Marxis, sosialis Marxis Rusia. Sedangkan kita dah ada pula hubungan diplomatik dengan negara China. Itu dia cerita sekarang. Tak ada apa-apa. Okey. Saudara Aziz, terpulang pada anda, saya tidak ada masalah. Cuma saya harapkan jangan kita bertelagah sama kita hanya kerana kita menyokong orang tertentu. Kita harus berjiwa besar dan menerima hakikat. Orang nak sokong orang ni, sokonglah. Sebab tu saya boleh berkawan dengan semua orang, asalkan mereka bukan menjadi pengkhianat pada negara.
Itu keadaannya saudara. Macam sekarang ni kalau kita lihat apa yang berlaku pada Sri Najib, dan amat diharapkan agar campur tangan istana. Tapi tak tahulah saya bagaimana keadaan Datuk Najib di penjara Kajang. Perbicaraan masih berjalan lagi. Saudara Idris Amin, can you call me to give you some interesting political story? Saudara Idris Amin, saya minta anda boleh hubungi saya di talian 012 397 5055. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang nombor tu naik, kalau saya lewat tu dia bagi mesej. Bagi nombor tu mesej, nombor telefon saya akan call balik. Sebab banyak sangat call daripada pagi tadi, saudara. Daripada pagi tadi, sejak nama-nama calon-calon yang dah timbul sekarang ni, saya menerima banyak telefon. Jadi saya kadang-kadang, bukan saya tak nak berjawab, saya tak tahu siapa yang menghubungi saya. Saudara, saudara Diki Samsul, pada pandangan saya tentang Melayu yang suka dan mudah dipengaruhi oleh penyebar-penyebar berita palsu. Ya, Diki Samsul, itulah masalah kita ni. Kadang-kadang kita mudah terperangkap dan diperangkap oleh pendakwah-pendakwah. Akhirnya yang benar itu tersembunyi dan yang salah itu dilihat benar. Saudara, sebab itu saya berminat satu lagu. Apa lagu dari Indonesia tu? Perahu layarku melayari bahtera bangsa, tapi aku kecewa melihat yang benar dibenarkan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu satu lagu, saya tengok lagu tu. Itu saya ada lontarkan. Bila saya dengar lagu tu, saya terkesima bahawa memanglah bangsa kita ni kadang-kadang mudah sangat pengaruhi oleh fikiran yang negatif. Yang tak benar itu kita boleh percaya. Dan memang kita ni suka gosip. Dalam kajian saya, saudara, antara bangsa yang cukup suka pada gosip adalah bangsa Inggeris dan juga bangsa Melayu. Dia cukup gosip. Kalau gosip ni, aduh, pergi rumah orang kahwin ke, pergi majlis ke, you tahu tak cerita ni? Semua nak tahu. Sedangkan itu gosip. Dulu masa saya jadi wartawan dulu tu, ruangan yang paling diminati orang adalah gosip lah. Gosip cerita artis ni kahwin orang ni, artis ni kahwin orang yang paling mereka suka, gosip orang kahwin, gosip orang ni buat kereta, gosip ini orang ni menyamun, akhirnya dituduh orang ni menyamun, menyakau dan sebagainya. Begitu gosip politik sebagainya. Sekarang kita tak undi GPS BN. PRU ini hidup GPS BN di Sarawak, ya saudara. Skyrock, dia mungkin Skyrock loan daripada Sarawak. Pilihlah parti yang memperjuangkan warga bangsa dan membawa pembangunan. Jangan kita terperangkap dengan adunan cita-cita yang tidak benar. Sebab saya mahu melihat selepas usai pilihan raya kali ini, biarlah pemimpin mereka sibuk untuk membangunkan kembali kedudukan negara yang terkoyak teruk. Saya melihat bahawa ekonomi kita koyak rabak sebenarnya, dan memerlukan mereka yang benar-benar jujur, ikhlas, yang tidak meletakkan kepentingan diri untuk memimpin negara kita ini. Sebab itu antaranya saya cakap, saya suka pada orang macam Tengku Razali Hamzah. Dia tak ada fikir pun tentang diri dia, tak fikir pun nak cari kroni. Sebab dia isteri pun tak ada, dah meninggal, anak tak ada, diri dia seorang, tapi dia terus berjuang. Perjuangan ini adalah perjuangan yang untuk kepentingan bangsa. Tapi anak-anak muda sekarang ni mungkin tak kenal beliau. Jadi sebab mula mengatakan orang tua lah dan sebagainya, ataupun has been, ataupun dah over age. Sebenarnya dalam perjuangan tidak ada kata noktah. Saudara, itu keadaannya. Saudara Yusaini Yula minta penjelasan, benarkah Kabar Angin mengatakan Tun Mahathir antara dalang sebenar kejadian hitam rusuhan kaum 13 Mei. Saya yang itu 13 Mei saya tak nampak, tapi sebenarnya yang jelas yang kita dapat daripada kertas putih yang dibentangkan di Parlimen oleh Tun Datuk Ismail, bahawa agen komunis, agen gorila komunis yang mengadu dombakan, bukan melibatkan parti-parti politik, tapi masa itu saudara, fahaman komunis, ideologi komunis menyerap masuk dalam kalangan pemimpin politik. Bukan UMNO, tapi malah dalam UMNO pun adalah orang yang bagaimana yang saya katakan, yang menghancurkan karier politik Datuk Arun. Mereka juga adalah didalangi oleh orang politik. Saudara Aziz, kami berharap boleh dapat membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim kelak
Datuk Yang Berhormat Tengku Razali dia sentiasa membantu asalkan perjuangan itu untuk negara, bangsa dan agama. Dia tidak akan bertoleransi kepada sebarang elemen-elemen yang boleh menghancurkan bangsanya. Saudara Zuhir bin Syuhami dia kata jenasi sekarang tak kenal. Memanglah. Sebab itu Bidalah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Saya dulu pun tak kenal juga sebab satu ketika dulu waktu pertembungan antara Yang Berhormat Mulia Tengku Razali dengan Datuk Musa Hitam, saya menyokong Datuk Musa Hitam. Ini kita kena betul serang, kita kena berani mengakui kesilapan ataupun keterlanjuran kita. Begitu juga apabila waktu Tengku Razali menentang Datuk Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO. Saya dalam kumpulan A. Kerana waktu itu Dr. Mahathir sebagai Presiden Parti UMNO. Kerana saya melihat kerusi Presiden tak boleh dicabar, tak seharusnya dicabar. Tapi akhirnya ternyata telahan dan pandangan saya itu silap. Rupanya saya menyokong orang yang salah. Nak buat macam mana? Tapi kita kena berani menerima hakikat. Jangan kita dah buat silap tu, kita buat tak tahu aja, tersongeh-songeh begini pun tak boleh. Saya sendiri saudara, saya jumpa Yang Berhormat Tengku Razali 15 tahun dulu. Saya menghadap beliau, saya kata, Patik minta ampun kerana waktu itu Patik tersilap dalam percaturan apabila aku lawan dengan Dr. Mahathir. Dia tahu Dr. Tengku Razali kata tak apa, tak ada masalah bagi saya. Saudara, dan sekarang ni sama-samalah kita bina kembali bangsa dan negara kita. Begitu jujur. Saya melihat orang begini, saudara, ini adalah pemimpin besar yang boleh memaafkan dan sentiasa memaafkan. Saudara Aziz, saya tak sabar kalau Datuk Seri Ibrahim dapat mendedahkan tentang Pandora Paper. Ini benar. Sebab itu juga sekarang ini memanglah usaha sedang dilakukan untuk disepikan. Saya melihat satu benda apabila ada pemimpin politik yang mahu mendedahkan kebejatan, salah laku, maka mereka itu selalu dianggap salah. Tapi berbeza dengan Datuk Arun. Datuk Arun kerana beliau tidak mahu menentang Tun Razak. Itu kesilapan besar. Maka beliau diadu dombakan oleh acuan pengaruh politik luar negara. Saudara kena ingat, saudara, selepas pilihan raya peperangan dunia kedua dulu, Kuala Lumpur ini adalah pusat segala perisik. Di sini ada KGB, di sini ada CIA, di sini adanya macam-macam perisik. Sebab mereka melihat bumi semenanjung Tanah Melayu ini adalah sesuatu yang perlu ditawan. Sesiapa saja yang dapat mentadbir memerintah bumi semenanjung emas ini, maka mereka juga mampu untuk mengawal keseluruhan negara ASEAN. Itu yang penting saja. Ditambah pula lagi bila kita ada Sabah dan Sarawak. Jadi bumi bertuah ini, semenanjung Sabah dan Sarawak ini adalah merupakan satu tempat yang menjadi tumpuan pemain-pemain politik dunia. Kalau mereka dapat menawan semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, maka mereka boleh menguasai seantero ASEAN. Saudara boleh kawal ini Filipina, boleh kawal Indonesia, boleh kawal Thailand, boleh kawal Burma dan sebagainya. Sebab itu mereka bermain di persekitaran Kuala Lumpur ini mencari pengaruh dan cuba mempengaruhi orang politik. Sebab itulah antara orang politik yang dipengaruhi ini adalah mereka yang mengelilingi Perdana Menteri. Jadi mereka marah kerana Malaysia telah pun mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China. Jadi kerana waktu itu Soviet Union tak ada hubungan diplomatik dengan kita. Jadi mereka marah. Sebab itu mereka minta Datuk Arun lawan Tun Razak. Tapi Datuk Arun kata, over my dead body, I will never challenge. Jadi cari penyelesaiannya, Tun Razak menawarkan Datuk Arun untuk menjadi wakil kita sebagai wakil tetap di bangsa-bangsa bersatu. Juga dilihat seolah-olah kononnya Datuk Arun menentang. Tidak. Kata Datuk Arun, kalau nak hantar saya ke bangsa-bangsa bersatu, boleh. Tapi dengan syarat, mestilah saya selesai melunaskan apa yang terpalit pada diri saya. Malulah saya nanti kalau nak bercakap dengan para diplomat di peringkat antara bangsa nanti, kalau mereka tahu bahawa saya ini masih lagi adanya elemen-elemen yang dikatakan rasuah dan sebagainya. Itu saja. Tapi orang keliling menggunakan itu sebagai senjata untuk mengadu domba. Akhirnya Datuk Arun diteruskan bila Tun Razak meninggal dunia,
mereka berpindah dengan Tun Hussein On, juga mereka mengiling Tun Hussein On, maka bagi saya lah, ditomah lebih teruk lagi, kononnya Datuk Arun ini akan menentang Hussein On. Jadi mereka saya cerita. Kononnya waktu Datuk Arun memimpin pergerakan pemuda, beliau menentang pengujutan Universiti Merdeka. Yang ini saya pernah sembang dengan beliau di hospital. Dia kata saya menentang penubuhan Universiti Merdeka ini kerana universiti sebut silibusnya adalah silibus bukan untuk pelajar-pelajar Melayu. Jadi dia kata tak boleh lah begitu. Kita dah ada universiti kebangsaan, kita ada universiti Melaya. Kalau mereka ada pelajar-pelajar yang layak, masuklah universiti Melaya, masuklah universiti kebangsaan. Sebab kita nak memperkayakan kehebatan universiti kita. Jadi mereka nak menandingi. Sebab itu MARA pun waktu itu penubuhannya dipanggil sebagai institut saja. ITM, bukan universiti sekarang. Dulu MARA itu ITM saja saya. Jadi sebagai komprominya, Tok Arun kata pemuda tak adalah bising kalau mereka mewujudkan kolej Tun Razak. Itu kompromi. Tapi kerana penentangan itu, mereka bagi tahu Hussein On, tengok dia kata, Sin, kalau kau tak tamatkan Harun ni, maka dia adalah your challenger. Hussein On pula tak ada keyakinan diri. Macam anak dia lah. Tak ada keyakinan diri, mudah terpengaruh dengan orang punya acuan. Dan akhirnya beliau meneruskan. Dia bagi tahu, I want to see Harun rot in the prison. Itu kata-kata yang agak memilukan. Yang ada orang menyampaikan kepada Datuk Arun, Datuk Arun cerita pada saya. Dia sedih lah. Dia kata dia begitulah berjuang, mempertahankan Tun Hussein On. Begitulah membawa masuk. Begitu juga dia kecewa dengan Dr. Mahathir. Sebab dia bawa Dr. Mahathir masuk dalam UMNO. Padahal dia melihat pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, yang ada pemikiran, yang terpelajar. Eloklah dia ketengahkan. Itu. Sebab itu pemuda zaman Datuk Arun memang kukuh perjuangannya dan mereka benar-benar berjuang ikhlas. Bagi mereka yang tidak berjuang ikhlas, mereka akan ditinggalkan. Sebab itu era pemuda zaman Datuk Arun begitu menyerlah. Sebab itu saya selalu bercakap dengan sahabat saya Adinda Ashraf Wajidi. Saya katakan terapkan kembali ism ataupun isma perjuangan yang ada pada Datuk Arun ini kepada ahli-ahli Esko Pemuda dan ketua pergerakan pemuda. Jangan meletakkan jawatan itu adalah segala-galanya. Jangan meletakkan kekayaan peribadi. Perjuangan pemuda harus seperti macam mana pemuda Indonesia yang menganjurkan Sumpah Pemuda. Indonesia dia ada hari khusus. Mereka melakukan hari Sumpah Pemuda, di mana mereka berjanji dan bersumpah untuk menjaga lestari agama, bangsa dan tanah air. Dan kita juga mengharapkan agar pimpinan muda hari ini kekal jiwanya untuk terus memperjuangkan lestari kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Selagi mereka berada dalam perjuangan di landasan tersebut, mereka tidak akan tersilap. Itu pesan Datuk Arun pada saya. Saya tak berkesempatan dengan Tan Sri Jaafar Albar, tapi bila saya berbual dengan Datuk Arun, kadang-kadang dia seolah menitiskan air mata, terkenangkan bagaimana semangat Albar yang meneruskan perjalanan perjuangan beliau. Sebab itu bila dia suruh dia minta saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga pemikirannya waktu itu dia merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini boleh meneruskan agenda perjuangan pemuda. Walaupun Datuk Seri Haji Syuami Kamarudin itu adalah anak saudara dia, anak abang dia. Bagi dia yang paling penting bukan soalan saudara, bukan soalan kroni, bukan nepotisme. Sebab itu kalau dalam saudara baca dalam buku ni, saudara akan dapat tatapannya bagaimana dia bila kakak dia datang, Kak Minah datang melawat dia. Dia kadang-kadang nak menitikkan air mata kerana Kak Minah ni datang dengan menggunakan bas, naik bas. Dia kata saya sedih melihat kakak saya sendiri hidup dalam keadaan begitu. Kalaulah, sebab itu bila saya berbual dengan dia boleh bercerita juga, kalaulah dia meletakkan kepentingan untuk kroni, secara mara apa semua tu, tentulah Kak Minah hari ini datang dengan chauffeur ribbon ataupun dengan pemandu. Tak ada. Tidak ada siapa pun adik-beradik Datuk Arun yang mendapat limpahan kekayaan. Tak ada. Adik bongsu dia tu seorang tinggal di Melaka, iaitu bekas pegawai penjara. Bukan dia ketua pengarah penjara, tidak. Jadi pegawai penjara saja, saudara. Jadi baginya dia melihat bahawa pemuda harus menjiwai kata-kata mendiang almarhum Soekarno.
Kalau kamu berikan aku 100 orang dewasa yang usianya lanjut, 100 orang kamu beri kepada aku, yang mampu kulakukan hanyalah sekadar menawan Gunung Kalimanjaro. Di Indonesia ada satu gunung yang tinggi, itu panggil Gunung Kalimanjaro. Kalau aku ada 100 orang dewasa, yang mampu kulakukan hanyalah untuk menawan Gunung Kalimanjaro. Namun, kiranya aku mempunyai 10 pemuda yang jiwanya kental, pasti mampu ku goncangkan dunia ini. Itu bahasanya saya. Saya masih ingat lagi. Dan era pemuda zaman Datuk Anwar Ibrahim, kita melontarkan kenyataan bahawa pemuda harus berani dan berjuang tanpa rasa takut dan tanpa merasa lelah. Pemuda UMNO harus berjuang. Pepatah Melayu mengatakan berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki jua. Itu maksudnya seekor burung yang patah sayapnya, jatuh di bawah gunung, tapi kerana nak menawan gunung itu, dia akan daki walaupun bertongkatkan paruhnya. Jadi benda-benda beginilah yang harus ada dalam jiwa pemuda, jiwa pemimpin bangsa kita. Dan saya haraplah agar pimpinan pilihan raya yang mendatang ini, kita mendapat semangat yang kental sebagaimana yang dididik, dipupuk oleh almarhum Datuk Arun Idris. Sebab itu kadang-kadang saya mengatakan, tak apa Aziz, it's okay, tak apa. Yang saya mengatakan bahawa pemuda ini perlu kembali balik, ubun-ubunnya kena disintuk limau, menjaga bangsa kita. Saudara, saudara Kumak Ejen Mosaid pun dah lama bertapak dia. Saya sebenarnya isu ini saya tak mau main, walaupun telah pun diterbitkan 2-3 hari lepas oleh akhbar The New York Times. Ini menyangkut soal keselamatan negara. Biarlah pihak Majlis Keselamatan Negara, pihak polis melakukan siasatan. Kita tak tahu apa-apa, nanti boleh kita terjebak dalam masalah. Saudara Zakir Hashim, setelah hampir 20 tahun Tun Mahathir bersara daripada jawatan Perdana Menteri, tetapi tidak ada sesiapa tindakan diambil. Ini keadaannya, saudara. Dan saya melihat begini, jiwa orang Melayu ni mudah. Orang Melayu ni mudah memaafkan. Kita sering saling bermaaf-maafan. Tapi masalahnya Datuk Mahathir ni tak sedar diri. Itu masalahnya. Orang dah kata okeylah, bersaralah, tak ada masalah. Tapi masih lagi kerana dia ada agenda yang lain. Tapi bercakap itu, bercakap ini, kalau orang nak bongkar nanti, sejak zaman dia menjatuhkan Tun Hussein On. Begitu juga bagaimana cerita bagaimana dia tak pernah pun mengenang jasa Datuk Arun. Sebab itu kalau orang mengatakan pada saya, Datuk Mahathir ni sebab kenanglah jasa Tun Razak yang bersama Datuk Arun bawa dia masuk balik dalam UMNO ini, dia tak akan mengenang, satu orang tidak akan mengenang jasa orang. He only thinks about himself saja. Saya minta maaf, saudara. Itu pendapatan saya. Bagi saya, saya melihat, saya mahukan supaya satu ketika nanti usai pilihan raya ini, saudara, kita akan mempunyai barisan kepimpinan. Tak kira, saya tak ambil kisah dari parti manapun, asalkan perjuangannya jelas. Saya tidak mendewakan sesiapa hanya kerana dedak ataupun kerana nak membodi orang itu bawa itu, tak ada. Saudara Zuhir bin Syuami, dia kata ada budi bicara. Benar. Orang Melayu ni begitulah. Dia kalau dia menegur tu dalam seloka je. Dengan kerlingan mata, mana dia tak setuju. Tak ada pula mental jah begitu, kau tak betul, kau tak ada. Orang Melayu ni bukan bersikap kurang sopan. Sebab itu macam saya bagi penjelasan 2 malam lepas apa yang berlaku di satu persidangan UMNO tu, bila katanya ada mungkin seorang perwakilan kena pukul tu, saya rasa saya tak setuju tindakan begitu. Saya rasa saudara Rosli Ibrahim 1 jam saya tak dapatlah, saudara. Sebab saya janji saya setengah jam. Ini pun dah melewati dekat 10 minit. Saudara, mungkin jadi jangan lupa, saudara, jam 3:30 petang bersama dengan saya. Saudara boleh mengajukan persoalan. Di samping itu saya cerita pengalaman-pengalaman silam saya dalam segmen memori. Saya mengenang Allahyarham Datuk Arun, saya mengenang bagaimana kedudukan pemuda UMNO. Saudara Akar Bakar, Al-Fatihah buat arwah Datuk Arun. Datuk yang dizalimi, begitulah yang dialami oleh bosku Akar Bakar. Bagi saya, kita harus melihat bahawa bangsa kita bukanlah bangsa yang zalim. Tetapi masalahnya, kita kekurangan keimanan
untuk berani menegakkan kebenaran. Masalahnya bila kita menegakkan kebenaran bukan dengan berperang dan bergaduh dan bertumbuk. Tidak. Kita menyuarakan kebenaran. Tetapi memegang kata-kata hikmat. Allahyarham Datuk Arun pada saya. Ingatlah, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Setiap kali kamu nak membela satu kebenaran itu, maka setiap kali itulah kamu akan dilihat salah. Saudara On Abdullah, adat kita menegur. Tapi jangan sampai kita merosakkan bangsa kita. Saudara, saya minta lah dalam sesi petang begini, tak lama, dalam setengah jam, saya dapat berbual dengan anda. Yang paling penting, kita santuni bangsa kita. Kita sayangi bangsa kita. Sebab kita ada tugas dan tanggungjawab terhadap bangsa kita. Biarlah orang kata, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik itu harus dijaga. Kita bawalah biar nama itu dikandung tanah sekalipun orang akan ingat kita. Secara Syed Muhammad Syed, saya bersetuju. Dia kata bosku tentang dinaya oleh Sekuti Kerala. Saudara, itu persoalan yang, tapi sebab yang ini segmen saya mengimbau masa silam. Dan saya kata masa silam itu apa yang berlaku hari ini juga seolah-olah macam mana kata Tok Arun, sejarah itu seringkali berulang-ulang di tempat dan di waktu yang lain katanya. Itu saya tengok keadaannya begitulah. Tapi Allahyarham Datuk Harun, beliau memang terinaya dan diinaya oleh musuh-musuh politik yang meletakkan kepentingan diri mereka. Saya harapkan teman-teman yang berkesempatan dengan saya selama setengah jam ini, ambillah peristiwa yang dialami oleh Datuk Harun ini sebagai pengajaran pada kita. Jangan kita rosakkan bangsa kita. Kita jumpa lagi besok. Selamat minum petang. InsyaAllah kalau ada rezeki, sihat tubuh badan, saya akan bersama dengan anda. Malam ini seperti biasa, saya akan menerangkan bagaimana kedudukan. Ada pula senarai calon-calon. Kabarnya yang ini saya dapat ini calon-calon yang telah pun diselang-seliakan daripada negeri Johor. Kita jumpa lagi malam nanti. Jangan lupa saya jam 9.30 malam bersama Amir Hijaz Pen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.